Krisis Pakistan-Iran, PBB desak serangan udara dihentikan. Assalamualaikum, bersama dengan saya Muhammad Akhtar Haji Hamzah dalam Dunia 10. PBB mahu Iran dan Pakistan menghentikan serangan udara di wilayah masing-masing. Serangan yang didakwa Pakistan bagi menghapuskan militan setakat ini telah membunuh 9 orang. Kebanyakan yang maut adalah wanita dan kanak-kanak di wilayah Sistan Balochistan yang bergolak. Serangan Pakistan terhadap sasaran militan di Iran pada awal Khamis berlaku 2 hari selepas serangan serupa Iran di wilayahnya. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres menyeru Islamabad dan Tehran untuk mengadakan sekatan maksimum. Manakala jurucakap Majlis Keselamatan Amerika Syarikat John Kirby pula berkata White House sedang memantau situasi ini secara dekat. Sementara itu, susulan berbalas serangan udara di kedua-dua wilayah, Perdana Menteri Pakistan dijadual mengadakan mesyuarat keselamatan tergempar bersama Ketua Tentera dan Perisikan. Dalam perkembangan lain, ketika kempen pilihan raya di Hafizabad, Nawaz Sharif berikrar atasi isu pengangguran selain berjanji mengukuhkan kedudukan Pakistan di mata dunia. Ketua Liga Muslim itu menganggap partinya sebagai pendahulu untuk memenangi pilihan raya umum bulan depan. Sharif bekas Perdana Menteri yang 3 kali memimpin Pakistan selepas 4 tahun memilih hidup dalam buangan di London berjanji membina semula ekonomi setelah bergelut dengan inflasi tinggi, mata wang tidak stabil dan rizab pertukaran asing yang rendah. Mengenai pelepasan peluru berpandu Korea Utara pada Ahad lalu, Perdana Menteri Jepun Fumio Kishida berkata kerajaan sedang mengumpul maklumat dan menganalisis keadaan tersebut. Penyiar awam NHK berkata Korea Utara menembak peluru berpandu ke arah kawasan perairan luar zon laut Jepun. Bercakap kepada media semasa lawatan di semenanjung Jepun yang dilanda gempa baru-baru ini, Kishida berkata kerajaan akan mempertimbangkan cara bertindak balas selepas menilai keadaan dengan betul. Peluru berpandu terbaru itu dilepaskan ketika ketegangan semakin memuncak selepas Pyongyang melancarkan peluru berpandu balistik antara benua dan satelit pengintip tentera pertamanya. Mogok sektor awam memburukkan lagi krisis politik Ireland Utara. Puluhan ribu pekerja sektor itu berhenti kerja sekaligus menjadikan ia mogok terbesar di wilayah Britain. Mogok besar-besaran itu bakal mencetuskan kekacauan kerana runtuhnya sektor perkhidmatan awam setelah krisis politik berlarutan hampir 2 tahun. Kira-kira 16 kesatuan sekerja yang mewakili guru, penjawat awam, jururawat dan pekerja perkhidmatan pengangkutan menyertai piket serta perhimpunan jalanan. Lebih 170,000 daripada 220,000 pekerja kesatuan sekerja sektor awam bakal berhenti setelah tuntutan kenaikan gaji tidak diendahkan. Beralih ke perkembangan Gaza, Meksiko dan Chile mahu Israel diheret ke muka pengadilan di Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC. Desakan susulan peningkatan keganasan perang antara Zionis dan Hamas yang bakal memasuki bulan keempat. Kementerian Luar Meksiko menyatakan ICC adalah forum yang sesuai untuk mewujudkan potensi tanggungjawab jenayah. Meksiko dan Chile sepakat peningkatan keganasan khususnya melibatkan sasaran awam semakin membimbangkan di Gaza. Dalam pada itu, lebih 400,000 kes penyakit berjangkit dan kira-kira 8,000 kes hepatitis A dilapor dihidapi warga Palestin yang kerap berpindah randah ke kawasan lebih selamat di Gaza. Dedah Kementerian Kesihatan, wabak menular pantas akibat kesesakan di kawasan perpindahan. Situasi diburukkan lagi dengan ketiadaan tandas dan kemudahan sanitasi serta pengumpulan sisa berhampiran kemah yang baru dibina.
Kekurangan air di kem pelarian menyebabkan penghuni terdedah risiko pencemaran. Lagi serangan peluru berpandu ke atas kapal Amerika Syarikat berlaku di Teluk Aden. Kumpulan Houthi di Yaman mengaku bertanggungjawab setelah beberapa peluru berpandunya tepat mengenai sasaran ke atas Sham Rangers, kapal tangki kimia milik Kepulauan Marshall Amerika Syarikat. Tindakan sebagai serangan balas membantah pencerobohan AS Britain termasuk tanda solidariti terhadap Gaza dengan menyerang kapal komersial yang dikaitkan dengan Zionis. Bagaimanapun, Houthi beri jaminan perairan itu kekal selamat untuk kapal dagang Rusia dan China. Sementara itu, Syarikat Pengurusan Risiko Maritim Britain, Embraer, memaklumkan tiada anak kapal Sham Rangers terkorban dalam siri kedua serangan Houthi terbabit. Di Gujarat, India, sekurang-kurangnya 13 kanak-kanak dan 2 guru lemas di Tasik Harni, Vadodara apabila bot dinaiki mereka terbalik ketika berkelah semalam. Pasukan penyelamat memaklumkan seramai 18 pelajar dan 2 guru lagi berjaya diselamatkan. Menurut laporan media tempatan, bilangan penumpang adalah 2 kali ganda melebihi kapasiti ditetapkan. Malah mereka tidak mempunyai jaket keselamatan mencukupi. Operasi mencari dan menyelamat giat dijalankan. Punca bot karam masih disiasat. Sementara itu, media sosial pejabat Perdana Menteri Narendra Modi turut meluahkan simpati selain mengumumkan bantuan kepada keluarga mangsa. Di Bolivia, 6 dilapor maut akibat banjir, manakala 2 kanak-kanak masih hilang. Limpahan air sungai menyebabkan 6 orang lemas ketika mengharungi arus deras di Tipuani, kira-kira 100 km di utara La Paz. Operasi mencari 2 kanak-kanak dikuatiri lemas diteruskan pihak berkuasa. Hujan lebat berterusan sejak Isnin lalu menyebabkan air sungai naik mendadak hingga menjejaskan kira-kira 10,000 penduduk. Lebih 450 rumah dinaiki air. Situasi sama turut berlaku di utara Syria. Hujan lebat memusnahkan kemah pelarian di kawasan Al-Zawf berhampiran sempadan Turki. Pelarian tidak sempat menyelamatkan harta benda kerana air naik mendadak kira-kira pukul 6.30 pagi waktu tempatan. Banjir lumpur memaksa pelarian meninggalkan penempatan dan menuju ke kawasan selamat. Sementara itu di Ishikawa, Jepun, jumlah korban akibat gempa bumi berukuran 7.6 magnitude yang melanda 1 Januari lalu kini mencecah 221 orang. Menurut pihak berkuasa tempatan, bilangan orang yang masih belum ditemukan seramai 24 orang, manakala lebih 1,000 orang cedera. Agensi Meteorologi Jepun turut memaklumkan angin kencang, salji dan ombak tinggi dijangka berlaku di utara dan timur Jepun dari petang Ahad hingga Selasa. Angin selaju 72 km sejam diramalkan di wilayah Hokuriku dan Niigata yang dilanda gempa bumi dengan tiupan lebih 108 km sejam pada Ahad. Perkembangan Piala Asia 2023, Harimau Malaya sudah pulih daripada episod kekalahan di tangan Jordan dan sedia bangkit bertemu Bahrain di Stadium Jassim bin Hamad esok. Jelas pengendali Kim Panggon, tempoh rehat selama 3 hari dimanfaatkan sepenuhnya untuk proses pemulihan daripada aspek fizikal, mental dan psikologi. We start to plan from yesterday to prepare for this game. I think we feel fully recovered from the last game. Then we are fully ready for the tomorrow game.
Sementara itu, pemain pertahanan Muhammad Syahrul Muhammad Saad berkata perlawanan menentang Bahrain adalah perlawanan hidup dan mati pasukannya. But for me, we need to be together tomorrow. We need to defend together and attack together. And we cannot let them play too much. We need to press them. Like I said, there's a do or die mission. We don't have a choice. We need to give whatever we have. Berdasarkan rekod, Malaysia tewas kepada Bahrain dalam 3 perlawanan terakhir sejak 2013. Bahrain merupakan pasukan ranking ke-86 dunia, sementara Malaysia di posisi 130. Selepas Bahrain, skuad negara menutup saingan kumpulan dengan berdepan juara 2 kali Korea Selatan pada 25 Januari. Masih mengenai Piala Asia 2023, Australia mengesahkan kemarahan ke pusingan 16 terbaik selepas mengatasi Syria 1-0 dalam kumpulan B. Satu lagi aksi, Uzbekistan menghidupkan peluang mara ke pusingan kalah mati selepas menundukkan India 3-0. Gol tunggal perlawanan jaringkan pemain tengah Jackson Irving pada babak kedua. Jaringan itu sudah cukup untuk memberikan kemenangan kepada skuad Socceroos kendalan Graham Arnold yang kini mengumpul 6 mata berbaki satu aksi kumpulan. Australia juara 2015 akan menutup kempen saingan kumpulan B dengan bertemu Uzbekistan. Sementara itu, India sudah boleh melupakan kempen Piala Asia selepas mencatat kekalahan kedua di tangan Uzbekistan di Stadium Ahmad bin Ali. 3 gol skuad Serigala Putih Turinians dijaringkan pada babak pertama menerusi Aboshak Faisliev, Igor Sergiev dan Sherzad Nasruliev. Skuad kendalian Shriko Katanachi itu yang berada di tangga kedua kumpulan dengan 4 mata hanya perlu seri berhadapan Australia Selasa ini. Impian skuad The Speedy Tigers untuk layak ke Sukan Olimpik 2024 terkubur. Ini sebab skuad negara terikat 3-3 dengan Pakistan dalam aksi terakhir kumpulan A kempen kelayakan di Muscat, Oman. Kekalahan itu menamatkan saingan Malaysia di kedudukan tercorot dengan 1 mata. Dalam pertembungan itu, Fitri Sari meletakkan Malaysia di depan menerusi jaringan padang minit ke-20. Namun 3 minit kemudian Pakistan tampil menyamakan kedudukan menerusi pukulan sudut penalti Sufyan Khan. Di lewat suku kedua, Azrael Aizat menyumbat gol kedua buat negara. Bagaimanapun, Ahmad Bad kembali mengikat permainan sebaik 3 minit suku ketiga bermula. Peluang untuk Malaysia mara terhidang selepas Muhammad Firhan Ashari menyumbat gol pada minit ke-40. Bagaimanapun, jaringan penyamaan Rana Wahid mengesahkan kemarahan pasukan Pakistan ke separuh akhir. Dunia 10 berakhir di sini. Saya Muhammad Akhtar Haji Hamzah. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. InsyaAllah kita jumpa lagi.